Soalan pertama, hukum pakai gelang atau rantai dikatakan ada khasiat untuk kesihatan. Masalah orang lelaki pakai gelang untuk kesihatan. Baik. Tidak berlaku kesepakatan ulama dalam perkara laki-laki pakai gelang untuk kesihatan. Ada setengah ulama dia mengharamkan terus. Pakai totok, haram totok. Tak boleh untuk kesihatan tapi tak boleh. Baik. Pendapat yang kedua iaitu ada tafsir. Dibolehkan dengan bersyarat dan dengan molek. Ini pandangan ulama. Yang pertama bukanlah dibuat untuk perhiasan. Yang kedua memang dah telah diuji mustajab, iaitu disahkan oleh pakar perubatan, satu daripada cara untuk berubat. Yang ketiga memang dia menghadapi masalah kesihatan sungguh. Yang keempat tidaklah ditunjuk ditayangkan gelang tersebut takut memberi fitnah. Jadi pakailah sekadar mana kita berubat. Jangan pakai dasar-dasar berhias. Betul dah atas dasar niat asal nak buat berubat. Tapi boleh pakai awak jalan bandar, jadi buat action dah pula, jadi haram balik pada asal. Takut begitu. Jadi berjaga-jaga. Adakah boleh imam beri pesan tentang rantai dan gelang sebelum semayang? Kerana belum berlaku lagi sebelum ini di mana-mana masjid. Jawabnya, pakai gelang emas ke pakai gelang apa pun orang lelaki sah semayang. Dia tak kait dengan sah atau tidak sah semayang. Dia berkait dengan pakaian perempuan sahaja. Maka orang lelaki haram pakai perhiasan perempuan. Jadi walaupun semayang dia sah, dia telah berbuat yang haram. Nah, adakah patut bagi imam? Jawabnya, terpulang ke atas imam. Tidak jadi masalah apa-apa. Sama macam driver bas. Dia nak pesan, kalau nak tidur, jangan sampai tidur maknanya lebih-lebih sangat. Takut siapa di kampung tak ada nak tekan loceng. Boleh kok driver nak pesan gitu. Tapi kalau driver tu tak mau pesan, boleh kok? Dia bawa terus je. Mu nak turun, bangun sendiri daripada tidur. Jadi hak pesan, hak asalnya, yang rapatkan sah, betulkan sah, penuhkan sah. Hak tu hak sunnah. Hak tambahan adalah kok pandai kita tengok atas maslahat. Contoh lah ni ramai orang tak ingat. Telefon dia bunyi, maka tu imam pun dia pesan, matikan handphone. Tak, jawabnya boleh, tak ada masalah. Kerana banyak berlaku mudarat dengan sebab handphone berbunyi. Tak, kita tak kronik mana. Kita pergi semayang di Masjidil Haram Mekah ni, macam-macam bunyi lah ni. Kalau orang-orang tu tak, orang-orang luar mari. Macam-macam lagu, kurung kering tong belah. Sudah kerja dah lah. Pasal apa? 200,000 sekali solat isyak waktu malam. Jadi dah ramai payuh lalu. Jadi nak pesan ke tak mau pesan tidak jadi satu syarat. Bolehkah pakai baju bergambar pada ketika solat? Jawabnya, kalau gambar itu kecil, hukumnya adalah harus. Kalau gambar itu besar, kata ulama, makruh. Apa makna makruh? Benda yang tidak haram tetapi tidak dapat pahala sunat memakai baju. Faham tak? Semayang ada pahala, cuma dia tak pakai pakaian dia, tak dapat pahala sunat. Faham tak? Itu saja. Seorang itu mandi wajib, dia lupa nak gosok pusat dia. Adakah sah mandi wajib? Baik, dia mandi wajib, tak ada nak gosok pusat. Jawabnya sah semayang. Sah mandi wajib jikalau telah rata air dengan bansuhan dan jirusan air. Apa benda yang kita wajib kena gosok baru rata, maka wajib kena gosok. Tapi kalau kita tak gosok pun rata dah, jawabnya sah mandi kita. Orang tu dia pakai cicing, dia tak pusing cicing pun air dah rata di celah jari, kerana cicing dia langgar, maka sunat dia pusing-pusingkan. Tapi kalau ketat, wajib pusing, kerana tak pusing tak rata air. Jadi gitu kak masalah pusat.
Hak jenis pusat dia luar ni saja. Orang panggil pusat tohor. Dia mandi tak gonyo pun air kena rata dah. Nak. Oh jenis pusat dalam 9 kaki dalam. Nah, jadi kena masuk air, kena jotoh dengan jari lah. Nah. Bayaran duit zakat boleh tak dibahagikan pada surah, sejid dan mahak tahfiz? Jumhur ulama mengatakan tidak diberi pada masjid, tidak diberi kepada surah, tak beri kepada mahak sekolah-sekolah pondok agama. Nah, tapi pendapat yang dhaif dalam mazhab kerana mentaklidkan pada mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i, kaum dhaif kata boleh masukkan dalam asnaf fi sabilillah, kerana atas jalan Allah. Orang belajar agama, orang mengajar agama, madrasah, riba, pondok-pondok hak agama. Termasuk masjid dan surah, kaum dhaif kata boleh beri, jangan beri semua, sebahagian saja. Kerana asnaf yang lebih penting iaitulah fakir, miskin, mu'allaf dan seumpamanya. Mereka adalah daripada yang muktamad. Ada orang kata solat sunat jemaah tidak ada dan digantikan dengan solat sunat wudu selepas azan pertama. Memang benar, kerana masalah ni masalah khilafiyah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, siapa yang nak beramal, dia ada sunat qabliyah jemaah. Tak usah nak balok. Kita pegang mazhab Hambali, tak ada sunat qabliyah jemaah, maka kita tidak amal. Tengok orang lain amal, tak perlu marah. Nak marah, biar benda tu benda mungkar. Fa mamang ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa di kalangan kamu tengok benda mungkar, baru kita marah. Adapun benda yang khilaf ulama, benda mungkar tak? Tak. Maka bila kita marah, zalim, tidak kena pada tempat dia. Faham? Dan dalam kitab mana ada sedap main ngajar kata gitu saja, kita nak dengar kitab. Ada kok harga dia persoal gitu. Jawabnya memang kita tak sebut nama kitab pasal kuliah kita fardu ain untuk budak-budak baru. Nak tarik minat kepada belajar agama, bukan nak memperincikan masalah. Tak. Jadi satu masalah waktu bik hadis bahas matang, bahas sanak pula, lepas tu khilaf ulama pula pada sanak, dah bila budak-budak nak reti belajar, faham? Jadi nak mendalami dengan orang lain, kita nak bagian cak ayang dulu. Nah. Dia kata orang pakai ia tu bik muluk je, ikut nak kata halal haram. Nah. Bukan tu, memang tu bik kut mulut. Tak ada ustaz ngajar tu bik kut hidung. Tu bik kut mulut belaka. Tapi ada sunat qabliyah di sisi mazhab Syafi'i. Masuk boleh solat tahiyat masjid dan qabliyah Jumaat. Faham tak? Kitab mana ada? Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, karangan 3 orang doktor. Nampak? Jordan. Kitab Fiqh Manhaji. Faham? Kitab fiqh 3 juzuk mazhab Syafi'i, ditulis oleh penulis yang masih hidup, Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Bura, dan seorang lagi ulama besar daripada Jordan yang sekarang ini cukup terkenal. Diambil daripada mana? Sunat-sunat sebelum qabliyah, sebelum Jumaat, dari kitab-kitab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kitab Minhaj Imam Nawawi, kitab I'anah Talibin, kitab Tuhfah Ibnu Hajar, kitab Mughni Muhtaj. Nampak? Puluhan kitab menyebut tentang sunat solat sunat sebelum Jumaat. Ada dalam mazhab Syafi'i. Nak ikut silakan, tak mau ikut sudah, bukan masalah ijma', benda khilafiyah. Faham? Bila masanya isteri yang nak melahirkan anak itu situasinya dipanggil darurat, sehingga doktor laki-laki boleh menyambut bayi. Baik, masalah sekarang iaitu orang puan beranak nyambutnya doktor lelaki. Benda ni sama-sama dah daripada dulu, dak pelik dah sekarang. Nah, saya kata kalau zaman Rasulullah itu orang lelaki itu kan sambut beranak pelik. Nah, zaman kita dak pelik dah.
Dia sebut dah doktor lelaki jadi tok bidang. Pelik tak? Tak pelik dalam ni, meratai seluruh dunia umat Islam. Ini kelemahan kita. Waktu kita duk sibuk sangat duk buat benda-benda hak canggih, yang manfaatnya kurang. Baik kita pentingkan benda-benda gini. Waktu kita syorkan pada pemerintah hak ada atas negara Malaysia kita ni, tolong tengok masalah ni. Biarlah orang puang ni, doktor puang yang jaga sambut kelahiran. Betul tak? Benda ni kita tak boleh nak kontrol. Orang lelaki sambut kelahiran dah molek. Doktor lelaki masuk duduk dalam bilik saling bukan beranak selalu. Doktor buang baju dan mari Messi buang baju buang keluar lanyang bulat bini. Duduk atas katil. Lepas tu belunjuk gitu. Tak, buka kaki gitu sakut di besi. Lalu seorang tendang tengok. Oh, not bad. Lalu pula seorang hak tidak amanah. Ini berlaku. Betul tak? Dah. Laki duduk luar, lu kata misal, tok guru gayung. Bini pelanyang bulat dalam, laki mari tengok, molek tak? Dah. Takkan dah nak susah. Faham tak? Daripada kita duk anjur formula wang, formula speedboat lah itu ini, baik kita gunakan wang berjuta-juta tu untuk lahirkan penyambut kanak-kanak daripada doktor-doktor wanita. Biar segenap negeri, semua Dewan Bersalin doktor wanita lelaki. Setuju tak? Ni masalah. Batu Islam kadang-kadang dia perlukan kepada kuasa memerintah. Bukan nak dapat projek, tapi nak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita setuju saja gini, tak berubah tak? Tapi biar tangan kita mengubah keadaan yang berlaku. Understand? Cakap orang putih sikit. Pasal tadi makan cekelat hek. Jadi dia adakah dia darurah? Ya, kalau tidak ada doktor perempuan, tak boleh nak pilih. Orang yang ada duit dia boleh pilih. Beranak swasta 6,000, 7,000, hak murah sikit 3,000. Boleh pilih doktor puang. Dah kalau hak kita cak ayam, hak gaji 1,500, hak tak sampai 1,000, dia kekek. Sila alihkan motor berwarna hitam, nombor plate WVJ 2447. Motor kena alih kau. WVJ 2447. Kena alih. Bagai lain superbike kot, besar sangat. Kalau kecil akak gitu je tak? Atau dia kunci hendak duk celah kereta orang sakok nak tubik. Tak apalah, alih sikit. Jadi bila tidak ada pilihan, orang yang pendapatan dia rendah nak pergi swasta tak berani, maka pelarat hak kerajaan, doktor kerajaan je lah. Doktor kerajaan pula kebetulan kan nasib baik si pada doktor puang, nasib tak baik si doktor lelaki. Bukan Islam pula tu. Jika tak ada pilihan gitu, itulah darurah juga namanya. Jadi kalau kita sengaja nak doktor lelaki, bukan darurah namanya. Jadi benda ni masalah berlaku. Kita nak ubah apa yang ada dalam kementerian, kita tak mampu. Dengan takbir ramai-ramai tak mampu juga. Tapi dengan berusaha mengikut jalan yang sebetulnya. Sebab tu sebelum kita dapat memerintah secara Islam, pemerintah yang ada sekarang, kita seru dia untuk kembali kepada memerintah negara dengan cara Islam. Faham? Soalan seterusnya, kalau kita kaya sekarang tapi hak asing modal awal itu haram, mana kita nak bersih harta kita tu? Nanti miskin balik kalau semua dibersihkan. Orangnya dah insaf nak balik ke pangkal jalan. Dia insaf dah nak balik ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Faham? Tak kira sejahat mana pun kita, baliklah kepada Allah.
Nah, sebab tu mu raja ke, mu Perdana Menteri ke, mu Timbalan Perdana Menteri ke, ahli parlimen ke, nah, orang kampung ke, swasta ke, makan gaji kerajaan ke, mu ustaz ke, mu pakar Quran ke, pakar hadis ke, mari kita sama-sama semua bertaubat kepada Allah. Faham? Semua kita kena bertaubat kepada Allah. Dosa kita banyak. Faham? Jadi dia ni nak insaf dah. Sekarang dia kaya, tapi dulu modal dia haram. Dia nak bersihkan balik gua ni. Kalau dia balik sedekah semua sekali duit dia ada, dia jadi miskin semula. Cerdik juga dia buat soalan. Dia nak jerat. Kalau derma balik semua sekali, dia jadi miskin balik. Nak jadi mudarat balik. Dan dia nak insaf dah. Dengar molek. Benda yang haram dijadikan modal. Contohnya dulu dia meniaga restoran, sekarang maju kaya dah. Tapi modal dulu hak 30,000 10 tahun lepas adalah duit haram. Duit haram ni dia ada dua jenis. Yang pertama, haram kita dengan Allah. Yang kedua, dosa kita dengan manusia. Yang pertama haram dengan Allah, iaitu dulu dia menang nombor ekor. Main ekor menang RM30,000. Dia pun buka restoran. Faham tak? Sekarang ini dia kena pulang balik ke siapa RM30,000? Tak wajib pulang ke token magnet. Tapi dosa tu dikira dia dengan Allah. Wajib bertaubat kepada Allah dan banyakkanlah bersedekah. Mudah-mudahan menjadi kafarah daripada duit dia, perbuatan dia hak dia benang judi hari itu. Ini duit dosa dia dengan Allah. Tak wajib pulang pada siapa-siapa. Dan perniagaan dia itu minta Allah berikan keberkatan pula. Dan tak wajib dia bakar kedai dia, atau dia bakar habis pinggan makuk. Dia hanya wajib bertaubat. Masalah dia dengan Allah, wa amruhu ilallah, serah pada Allah. Haram yang kedua, harta orang. 30,000 tu bukan hak nombor ekor. Dia tipu paraik, contohnya, atau dia tipu partner dia 30,000. Faham? Maka sekarang nak bertaubat, 30,000 tu wajib dipulangkan balik kepada partner hak dia tipu, atau hak saudara dia tipu paraik tadi. Wajib kena pulang balik 30,000. Faham? Kemudian hak baki hak ada ni daripada hasil yang tidak baik, tak ada barakah. Dan cara dia infak fisabilillah. Bukan semua, belajarlah bersedekah sentiasa, menjadi kafarah daripada kotornya hasilmu dulu. 30,000 hak pokok wajib kena pulang balik. Kerana itu harta orang. Soalan seterusnya, apakah solat depan orang kafir dengan tujuan berdakwah? Tak ada masalah. Solat depan orang kafir, solat dalam tempat orang kafir semayang pun boleh. Cuma makruh hukumnya. Boleh. Dia muamalat dengan orang kafir ni boleh. Ibadat pun boleh. Bukan kita ibadat dia, kita ibadat kita. Tapi untuk tarik perhatian. Dia tak ada masalah. Hak boleh juga. Apa hukum suami isteri yang masih tinggal serumah walaupun telah bercerai? Ada yang kata boleh masih dalam iddah, ada yang kata bersekedudukan. Dengar molek, bila kita bercerai dengan isteri kita, ada orang kata tak boleh duduk serumah kerana sekedudukan. Ada orang kata boleh duduk. Jawabnya nak tengok boleh atau tidak boleh. Tengok status perempuan tu dengan kita jadi apa. Tak? Kita cerai dengan isteri kita tak? Bila cerai? Kemarin dulu. Faham? Kemarin atau kemarin lah. Kemarin kita cerai. Kemarin kita panggil dia, yang apa bang, hari ni anniversary perkahwinan kita yang ke-8. Dah lepas tu hadiah apa lah? Hadiah dia, aku cerai kamu dengan satu talak. Dia pening sikit tu lelaki. Jatuhlah talak kemarin. Faham tak? Baik, nak tahu jawab apa? Bila kita cerai dia kemarin, hari ni dia nama benda dengan kita, status dia. Adakah dia nama isteri kita atau janda? Kita jawab.
Isteri. Bila isteri boleh tak duduk serumah? Jawab. Yang haram duduk serumah janda sekedudukan. Faham lagi? Tahu hukum baru boleh jawab. Nah, jadi bila nama janda habis iddah, faham tak? Dalil isteri kita boleh menyuruh dia berbuat sesuatu dan dia wajib taat. Suruh buat air, wajib dia kena buat air. Faham? Dia nak keluar rumah, kita larang. Boleh keluar tak? Tak boleh dah. Kalau janda kita, boleh tak kita larang? Tak boleh larang. Menunjukkan dia masih isteri kita. Faham tak? Allah kata wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, dan jangan kamu halau keluar isteri kamu yang kamu cerai, dan isteri kamu pun tidak boleh keluar dengan sesuka hati. Faham? Jadi terjawablah. Boleh ke tidak? Boleh lah. Dan yang kata haram istimta'. Faham? Sebelum rojok. Apa istimta'? Mengambil kesedapan dengan menyentuh. Pegang peha dia, pegang dada dia, pegang tiok, main colek kepala lutut, jetik hidung, tak boleh. Dia kena rojok dulu dalam mazhab Syafi'i. Faham tak? Itu haram. Serumah tidak haram. Dah benda hikmat duduk serumah supaya senang berbaik semula. Kalau dia terus balik, hari ni kemarin cerai, hari ni balik rumah dia. Laki puang berduduk di benda, perak, tanya umur tang. Faham? Laki balik kampung juga, Johor, Tampoi. Faham? Jadi bila berjauhan, masing-masing pun makin mudah untuk berjauhan. Faham? Tapi bila dekat, mudah berbaik semula. Itu hikmat hukum Allah. Faham? Tengok dia tidur seorang, nak jimat tak boleh, nak masuk peluk tak boleh, haram, pasal tak rojak. Faham tak? Siang tengok dia tidur seorang, siang bini kita tidur seorang, peluk patah golek. Laki tidur luar bawah TV. Faham tak? Jadi ada orang kata haram, ada orang kata tak haram. Tengok siapa dia. Bila dia masih bernama isteri, tidak haram duduk serumah. Dan bila hilang nama isteri, datang nama janda, boleh kahwin dengan orang lain, haram duduk serumah dengan kita. Waktu kita kena tahu bila dia nama janda. Sekarang masih nama isteri, tidak haram. Soalan seterusnya, berdosa tak kalau kita hafal Quran kemudian kita lupa? Ya, kalau kita sengaja melupakan Quran. Mak tak tadarus Quran ni kan lupakan, biar lupa-lupa pergi haram perbuatan ni. Faham? Tapi kalau dia baca sama, lupa juga, hukumnya tidak haram. Atau dia disibukkan dengan suatu perkara. Contohnya dia sakit, dia datanglah lemah akal dan sebagainya, tak ada masalah tu. Itu uzur syar'i. Apakah hukum jika mengeluarkan air mani dengan sengaja sedangkan kita belum berkahwin? Hukumnya haram. Sekalipun tanpa menyentuh kemaluan, tak boleh. Kata ulama, dia sengaja pergi tengok orang puang. Hidup saja hari ni, hari yang Ahad tak kerja, kita tengok orang puang. Dia pergi duduk tepi jalan tengok. Tepi air mani. Dah mu tanya, aku jawab. Mu suka pula. Sengaja begitu, haram. Itulah zina hati namanya. Faham? Atau menggunakan tangan, kau pandai lah, dipanggil onani ni. Tak boleh. Nabi larang. Kalau mu mampu kahwin, tak mampu puasa. Nabi ada ajar. Kalau tak mampu, onani. Ada Nabi ajar? Tak ada. Tak mampu puasa. Puasa dah, tapi tak ditengok kat orang puang. Yang pergi tengok siapa suruh. Puasa kita tengok orang puang. Puasa dah saya tengok lah. Jadi keluar dengan tangan sendiri ke haram, berdosa, tak boleh. Keluar dengan tangan ke, dia main kepik celah tiok sendiri ke, tak boleh berlaku.
atau dia pakai ganyah dengan lutut ke, tak boleh juga. Yang tak berdosa keluar mani tanpa disengaja, tak berdosa walaupun banyak 15 liter, tak apa. Contohnya naik motosikal, rotek mampu, lesen tak ada. Tak, dah ada JPJ depan, Jabatan Penjaga Jalan, duduk depan. Dia lesen tu biar mani dulu. Tidak berdosa. Tidak apa. Sejak kebelakangan ini saya sering tidak bangun subuh. Tengok nani lagi dapat tak bangun subuh. Adakah saya berdosa? Jawabnya, kalau kita tidak sengaja tidak berdosa. Tapi dia sengaja tidur lewat. Kalau dia tidur pukul 12, dia bangun subuh. Tapi learning Facebook sangat. Lepas pukul 4.30 baru dia tidur, tak bangun subuh, haram perbuatan dia. Kerana itu dipanggil dengan sengaja juga. Nah, apa hukum pasang kristal kat gigi? Seperti mana letak emas kat gigi? Dengan apa ni? Dengan gigi ditebuk dan dilekatkan di gigi. Jawabnya, tujuan dia buah kristal. Tu nampak comel? Tak boleh, hukumnya haram, kata setengah ulama. Ulama yang lain tak sebut masalah kristal ni, masalah baru. Nah, yang bolehnya gigi kita rosak, baru boleh. Faham tak? Jangan bubuh jenis tebuk-tebuk benda-benda pelik-pelik gitu. Sebab tu tebuk bubuh atas ni kening, lening, tak boleh. Benda yang sementara tak apa, jangan masuk besi gitu. Comel dah nak buh kristal dalam gigi tu, nak buat benda pula. Kat kereta pesen baru pula, dalam mata bubuh beliang. Dalam mata bubuh beliang, dalam lidah bubuh spring lori, macam-macam pesen. Apakah hukum ambil gambar dalam masjid? Telah dijawab oleh beberapa orang ulama termasuk Syekhul Azhar. Hukumnya harus selama tidak mengganggu orang yang beribadat di dalam masjid. Soalan seterusnya, apa hukum buat forex bisnes? Jawabnya, kebanyakan forex itu haram jikalau mengambil untungan di atas kertas semata-mata. Yang terbaik, belilah wang secara tunai. Sekarang dolar jatuh. Contoh, kita beli dolar tunai, katakan 50 guni. 10 juta US. Kita beli, naik pula 20% bulan depan, kita jual juga tunai. Dapat untung RM115,000 dalam masa seminggu. Hukumnya harus. Faham? Soalan seterusnya, token kedai Dobi cah basuh pakaian RM3 sekilo dan RM1 untuk gosok. Si pulang atau 3 kilo dicuci dan ada 3 baju untuk digosok. Pembantu kedai kata bayar RM6 saja untuk semua, padahal sepatut 12. Dan si pulang tahu. Si pulang ini tahu bahawa sepatutnya dia bayar 12, tapi dia bayar RM6. Apakah si pulang telah menzalimi token kedai disebabkan harga yang diberi oleh pembantu kedai? Dia buat contoh panjang sangat. Dia nak tanya sikit je. Jawabnya, bolehkah penjual ataupun bukan token menurunkan harga sesuka hati? Senang je. Faham? Tak payah tulis banyak-banyak. Baik, harga barang RM10. Token. Tanya token, dah barang tu tulis RM10. Faham? Tapi kita tak beli dengan token. Beli dengan pekerja dia. Pekerja dia RM8 dah lah. Contohnya, halal ke haram? Jawabnya, tengok. Kalau tuan kedai kata jangan kurang pada RM10, maka yang haram adalah penjual sahaja. Pembeli tidak bersalah. Kerana penjual dikira wakil bagi token. Tapi kalau biasa berlakunya pulang pada adat. Adatnya token kata orang tawar we kurang sikit, orang tak tawar we harga biasa. Jadi tak ada masalah. Melainkan yang tak bolehnya, kita tahu dah harga tu memang 12, tapi oleh kerana dia kenal kita, token tak beri harga ni, dia saja beri RM6.
dan RM6 lagi dia tak ganti pun tak boleh beli gitu. Faham? Tak boleh. Kerana dia memandai-mandai harga dia, kerana kita merugikan tokek, tak boleh. Tapi kalau adab-adab biasa memang dia naik turun. Kalau orang tak tawar 10. Kalau orang tawar pandai-pandaimu lah. Itu tak ada masalah. Harga berlebih kurang. Jadi jangan mana-mana potong harga yang lebih daripada yang dibenarkan oleh tokek dengan sebab kita kenal. Melainkan kita tambah balik duit kita. Adakah orang puan wajib qada solat yang ditinggal masa awal haid dan sesudah mandi wajib? Baik. Dalam masa haid tak wajib qada. Seminggu lah, 10 hari lah. Tapi pada hari pertama haid, kalau dia tak semayang lagi, datang haid. Contoh gini, Zuhur 1.5. Allahu Akbar. 1.5 Zuhur dah. Tapi dia tengah goreng ikan. Pasal laki dia nak balik lagi pukul 2 nak makan nasi. Maka dia pun nak semayang pukul 2. Faham lagi? Pukul 2 balik tengok tok lelaki kejut keluar haid. Faham tak? Contoh. Faham? Jadi setengah jam dah dia telah ada dalam kewajipan tapi tak tunai lagi. Hukumnya dia melambatkan sampai 1 pukul 2 tidak haram. Kerana kewajipan semayang dipanggil jalan kumpulan wajib muwassa', wajib yang diluahkan. Bukan wajib segera, wajib muwassa', ulama kata diluaskan. Jangan sampai habis waktu. Jadi dia telah ada kewajipan solat zuhur. Pukul 2 nak semayang, mari haid. Jadi berhutang solat zuhur. Wajib qada selepas kering daripada darah haid. Begitu juga masih hari kering. Hari kering tu contoh pukul 7 pukul 7 pagi habis waktu subuh. Contoh darah dia kering pukul 6.30 atau 6.45. Dia ada masa tak untuk semayang? Ada tak? Tapi tak dah mandi apa semua. Habis dah waktu subuh, kena qada subuh tu. Tapi kalau dia kering dekat nak masuk habis dah subuh. Contohnya 5:09 kering, patut rapuh keluar matahari. Habis waktu subuh. Tak dapat 1 rakaat dalam waktu, tak wajib kena qada subuh. Faham? Soalan seterusnya. Saya pernah terbaca jika mandi wajib waktu asar, qada waktu zuhur. Mula datang haid waktu maghrib, qada waktu asar. Gini, benda ni berlaku khilaf. Tapi inilah pandangan yang paling ramai di kalangan ulama-ulama fiqh, iaitulah kalau dia masuk waktu zuhur dia tak semayang lagi, ataupun dia kering dalam waktu asar, dia kena qada asar dengan zuhur. Bila tu? Kalau waktu dia kering itu cukup untuk 1 semayang, maka wajib kena qada asar saja. Tapi kalau ada 2 ruang untuk semayang, maka kena qada zuhur dan asar. Benda ni ada khilaf di kalangan ulama. Kalau duk ngajar tu kena buat hak jamak tu, betul dah. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang dhaif kata dak kena qada, dak kena jamak. Qada hak masa kita tinggal tu saja. Kering mari haid waktu zuhur, qada zuhur saja. Kering haid dalam waktu isyak pukul 4 pagi, qada isyak saja. Faham? Soalan seterusnya. Kita dak baca Fatihah. Adakah kita sepak rakaat pertama bersama imam, apa hukum menambah rakaat? Jawabnya tak payah tambah rakaat. Dia mari tu tok imam nak rakaat dah. Dia pun Allahu Akbar. Tak dah macam tok imam rakaat. Maka bila imam rakaat, mu rakaat lah. Bila kita rakaat sama dengan imam, dapat 1 rakaat. Faham? Bila salam lagi tambah pula dah rakaat asal lagi. Jawabnya kalau tidak tahu hukumnya, tidak batal. Kerana ini ghawami indal awam, ulama kata. Masalah ni kepayahan ke atas orang awam. Orang yang mengaji betul baru dia reti. Jadi banyak masalah masbuk muwafiq sebenarnya diberikan maafan ke atas orang ramai. Faham? Cuma jangan kita ambil kesempatan kalau kita biar aku jadi orang ramai hak jahil lah. Belajarlah bersungguh-sungguh. Satu lagi, kereta terhalang WQE 381 Viva. WQE 381. Alih sedikit.
Apakah hukum menggunakan wang hasil jualan kucing yang kita bela, anjing yang kita bela, hamster yang kita bela, minta jelas dengan lebih lanjut? Nak lanjut-lanjut minta maaf, melainkan satu soalan semalaman. Jadi sekadar rekas saja. Jadi ada orang kata haram jual kucing, ada orang kata halal duk balah jual kucing pula dia ni. Jawabnya, tengok hukum bergantung kepada tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara ini dengan maksud-maksudnya. Tujuan benda kita jual kucing, orang beli nak buat apa? Orang beli nak buat jadi binatang peliharaan, binatang jinak. Halal ke haram ambil kucing bela di rumah? Cik jawab. Halal. Bila halal, maka halal jual. Nampak? Nah, bila halal, halal jual. Ma halla akhzuhu halla bai'uhu. Kaedah usul fiqh kita berbunyi, apa yang halal kita ambil bela, maka halal kita jual. Faham? Dah, ni pula dia bukan nak bela, dia ni jenis anak beranak dia makan kucing. Golek kucing, singgang pedas, masuk 3 rasa kau pandailah. Maka haram tak makan kucing? Haram. Ma haruma akhzuhu haruma bai'uhu. Kaedah dia ada dah. Apa yang haram kita ambil iaitu makan, maka haram kita jual. Nampak tak? Masa kini ramai orang ingin menjadi amil zakat. Amil zakat korporat, hanya mengutip wang zakat syarikat dan mendapat imbuhan dari amil zakat sebagai amil zakat. Sah atau tidak wang tersebut diterima? Kerana amil zakat korporat hanya mengutip dan tidak memberi kepada asnaf yang lain, hanya mengutip keuntungan sebagai amil. Bolehkah kita beri duit zakat terus kepada asnaf tanpa beri kepada organisasi yang telah dilantik? Bolehkah yang wang zakat dilaburkan kepada apa-apa beberapa orang untuk menambah pendapatan setiap negeri? Baik. Amil ni dia lantik diri dia sebagai amil, dikutip zakat dengan orang, dapat zakat dibelanja untuk diri dia atas nama dia amil zakat dapat. Tak beri ke asnaf yang lain. Tak boleh amil lagu ni. Mana boleh ambil kemu seorang? Sedap aku nak jadi amil gitu. Boleh 40,000 dia seorang belanja 40,000. Faham? Tak boleh. Yang kedua pula, boleh tak kita beri direct kepada asnaf? Jawabnya, kalau tidak ada amil, boleh beri direct. Ni kata ulama dalam kitab mereka. Tak ada amil dalam negeri itu. Macam duduk di Jerman. Jerman apa tak? Jerman. Tahu kan? Jerman. Orang Terengganu panggil Jerman. Ada amil zakat tak? Tak ada katakan tak? Tak ada, kita beri terus. Atau ada amil zakat tapi tak balik-balik amil zakat. Orang kata pergi Genting Highland kemarin, tak balik-balik. Tak apalah kalau kita tunggu dia balik, esok nak raya dah, kita hantar terus pada asnaf. Yang ketiga, amil ada tapi amil dia seleweng wang zakat. Tak apa, kita beri terus kepada asnaf. Faham tak? Yang ketiga pula, boleh tak duit zakat dilaburkan untuk membiakkan lagi duit zakat? Masalah ni tak ada berlaku zaman Rasulullah. Ulama-ulama Qadiah, mufti-mufti Qadiah kita beristihad dan hasilnya memberi fatwa hukumnya harus dengan bersyarat. Yang pertama, mestilah dibahagikan dulu dengan mewah kepada segala asnaf. Jangan beri duit ada 80 juta, beri kepada asnaf RM100 seorang, maka baki 60 juta saja. Tapi buatlah mana yang ulama sebut, beri makan setahun pada seorang asnaf. Contohnya orang miskin belanja setahun 3,000, bagi 3,000 seorang. 3,000 seorang, lebih juga 8 juta. 8 juta boleh kita apa benda ni? Laburkan. Dan bila labur, untung tu bukan untuk kita, orang yang mengusaha, untuk asnaf zakat di tahun hadapan. Faham? Jadi kalau begitu, baru hukumnya harus. Kena jaga baik. Bagi sikit je pada asnaf, memang lebih berpuluh-puluh juta. Mu bagi sikit. RM100 ada dapat duit zakat, dah anak 7. Ini lagi, ayah tu lagi, Tok Besang lagi seorang depan mak dia. RM100. Padang pistol anak je, malam raya.
Tu obat tak beli lagi. Nah, pada bunga pimok habis RM100. Beri makan setahun, sebutlah kitab fiqh, 3,000, 4,000 seorang. Nah, sehingga orang miskin rasa hebatnya 4,000 dapat. Baiki rumah, tukar atap, bukan beli selipar raya saja. Nah, ada lebih juga, maka laburkan dan jaga duit keuntungan kolaboran balik kepada tabung zakat. Cuma belanja menguruskan bangunan boleh ambil daripada keuntungan pelaburan. Soalan seterusnya, saya musafir pada pagi Sabtu dan tinggal di sana selama seminggu. Berapa hari saya boleh buat jamak dan qasar? Jawabnya, kalau kita nak pergi ke Terengganu, contoh. Nah, ni duduk Kuala Lumpur. Lama mana nak pergi Terengganu? Nak pergi 4 hari atau lebih. 5, 6, 7. Siapa di Kuala Terengganu, haram dah jamak qasar. Kerana kita bertukar nama pemukim Kuala Terengganu. Nak pergi 3 hari saja. 3 hari saja siapa di Terengganu, kita bernama musafir yang singgah di Terengganu, boleh jamak qasar selama 3 hari itu. Soalan seterusnya. WDL 7407 alih sikit. WDL 7407. Saya balik musafir pada pagi. Dalam perjalanan saya solat jamak takdim. Saya tiba tepat mustatim pada pukul 2 petang. Saya kena solat asar ke? Satu pendapat mengatakan tidak perlu lagi jika kita telah buat di luar daripada mukim. Soalan seterusnya, boleh tak saya solat jamak tanpa qasar semasa mendaki gunung? Gunung itu dekat saja dengan rumahnya. Gunung yang dipanjat tiada air atau tak pasti ada ke tidak. Di kriteria akan terlepas solat asar jika tidak dijamak. Jawabnya, tidak boleh solat jamak juga walaupun mu kira naik gunung, kerana gunung tu tepi rumahmu je. Tapi dikatakan kau naik atas kau tak ada air lagi. Jawabnya, kalau kita sengaja pergi pada satu tempat dengan tidak ada tujuan yang harus pada syarak, maka mestilah kita sedia, wajib kena sedia air. Yang bolehnya kita tak ada air ni, kita berjalan musafir macam biasa. Jalan musafir macam biasa. Jadi sedialah air, tali mu boleh bawa apa semua. Jawabnya, tak boleh jamak juga. Mu semayang dulu macam biasa, siapa atas gunung kayak gini. Bila orang bang, mu kena cari air juga. Tak ada air, hendaklah bertayamum. Boleh tak kita nak niat tukar solat jamak takdim kepada jamak takhir ketika dalam perjalanan? Boleh, tak ada masalah. Kita naik bas nak pergi Johor, dalam bas pukul 2, dalam bas aku nak semayang jamak takdim, berhenti di Serembang kayak gini. Dak dang sampai Serembang, jamak takhir ya. Sampai di air tang Johor baru jamak takhir, boleh, tak ada masalah. Dah, hukumnya boleh. Apakah doa melembutkan hati wanita? Jika dalam Quran surah apa yang ayat apa dibaca? Jika ketika khatib baca khutbah dan makmum cakap, adakah luput pahala fadilat Jumaat secara keseluruhan walaupun hanya berkata diam? Baik. Nabi pesan, jangan kita kata diam kepada orang yang cakap masa khutbah. Kalau kita kata diam sekali pun, maka kamu telah lara. Ramai orang salah faham. Ada orang kata habis pada Jumaat. Tak betul. Luput fadilat Jumaatmu. Tak betul juga. Sia-sia Jumaatmu. Tak betul juga. Kerana bukan faqat larat, faqat larauta. Larauta tu balik marji' dhamir kepada anta. Maknanya, ketika orang tengah baca khutbah, ada orang bising, maka kita jangan kata diam. Diam, jangan kata gitu. Bila kita kata gitu, perkataan diam kita itu tidak berpahala. Dan kamu telah lara, faham tak? Daripada mendengar khutbah. Bukan lara pahala Jumaatmu hapus, tak betul. Pahala Jumaat dapat, pahala dengar khutbah dapat, pahala mari awal dapat belaka. Dah benda yang lara. Lara ni kosong. Biasa kalau kita peringat orang duduk Melayu, duduk tidur, mak ayah boleh pahala pasal mendiamkan
menyebabkan maslahat kepada tidur ibu bapa. Tapi dalam bab Jumaat kita kata diam, patutnya tazkirah, boleh pahala tak? Tak boleh pahala. Nah, itulah tazkirah yang tak ada pahala. Faham? Bab kita telah berkata-kata dengan manusia. Bukan sia-sialah pahala Jumaatmu. Tu ramai dia tu bila dia kata gitu. Hadirin Jumaat sekalian, janganlah tuan-tuan berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Kerana kalau tuan-tuan berkata diam sekalipun, nescaya sia-sialah pahala Jumaat tuan-tuan. Tak betul. Nabi tak kata sia-sia pahala Jumaat. Nabi kata faqad laghauta, perbuatan kamu tegur orang tu, bercakap adalah sia-sia. Lepas tu kalau kita tegur dengan isyarat, boleh. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut hukumnya harus. Faham? Orang bising sangat, kita buat tangan gini. Tangan gini maknanya tak ada makna bercakap lah. Mana gitu. Makna diam. Kita pergi ke Mongolia ke, pergi Australia ke, pergi Mexico ke, pergi Amerika ke, Jerman, Itali, Sepanyol, buat gini makna diam. Faham tak? Gini boleh. Dicakap lagi kita buat gini. Awak gini. Baru dia reti bahasa. Doa melembutkan hati wanita. Doa ni sebarang doa bacalah. Dalam bahasa Thai, dalam bahasa Kampuchia, dalam bahasa Filipin, dalam bahasa Arab, dalam bahasa apa pun bacalah doa. Faham? Minta doa kepada Allah. Bini dia keras sangat hati tak mau ikut tu lelaki, keras sangat dalam lembek gedik tu keras. Maka bacalah sebarang doa. Nampak? Baca Arab pun boleh. Allahumma layyin qalba zawji. Ya Allah, lembutkan akan hati istriku atau zaujati. Lembutkan qalba zaujati, hati istriku, kama layanta, kama seperti mana kau lembutkan. Nampak al-hadida li Daud alaihissalam. Kau telah lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga besi Nabi Daud boleh pecek itu jadi macam prestasi. Bak orang puang ni dia hati dia keras, bak dia body dia lembut. Orang lelaki tubuh keras, hati lembut. Tubuh keras orang lelaki hati lembut. Orang puang tubuh lembek, hati keras kata orang. Kalau kita marah apa-apa tak adil dia. Awak dah lewat gini, salah ni, awak deraka pada saya. Tengok, awak dah dengar ke orang ngajar haram, masuk neraka, awak dah taat pada saya. Ada hal dia. Betul tak? Masa hati dia kerah. Dak gegi orang panggil. Setengah jam kita tazkirah. Neraka. Tanya dia jawab pula 2 patah, 3 patah. Abang seorang masuk syurga. Tidur ke terus kita bawah katil. Jeng kepala. Dia jawab abang seorang yang masuk syurga lagi. Faham? Sakit kepala tak dengar? Sakit kepala kita. Balik tu dapur ambil nyok katok. Tu apa hati keras. Lembutkanlah dengan doa. Dia tak payah orang puang. Obat dia, kalau dia keras lawan benda lembut. Besi lawan dengan temaga, bising bangor kating tak. Batu lawan dengan mozaik, badi pecuh Tapi dia hati dia macam besi. Kita buat lawan dengan benda-benda lembut. Kertas lembut lawang dia. Dia nak marah sangat muka cakap lah, yang janganlah buat muka itu. Saya nak pergi kerja budak senang buat muka ni. Ambil duit 1,000 dah hopak dia. Mujarak saya buat dah mujarak. Ambil 1,000, ya ambil hadiah ini 1,000. Apa? Dia baik lalu. Itulah wanita, faham? Tobat pun.
Kita ada 10 minit lagi sebelum kita habis. Dan insya-Allah kita sambung balik malam-malam esok. Saya nak tanya status air dalam kolah bilik air rumah saya. Cicak yang jahat ini telah berak dalam kolah air saya itu. Apakah status air itu sah ke tak nak buat mandi wajib? Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, walaupun sebiji tahi cicak dia berak masuk dalam air kolah kita tak sampai 2 kolah, hukumnya mutan najis. Faham? Jadi kalau cara ni kita sayang pada air tu, kita tambah air dia banyak, buang najis, tambah air dia jadi banyak, maka hilang mutan najis. Kerana Nabi sebut dalam hadis, al-ma' iza balagha qullatain lam yahmilil khabas atau kama qala. Air itu bila dia cukup 2 qadah, maka dia kuat menolak segala kotoran. Faham? Asnaf zakat ada 8. Salah satunya orang berhutang. Boleh bagi pencerahan. Ramai sangat orang berhutang ni. Termasuklah saya. Jawabnya, berhutang kerana satu benda yang sangat perlu. Contoh, dia berhutang kerana dia tidak ada tempat tinggal. Maka dia terpaksa buat rumah untuk anak bini dia berteduh daripada hujan. Tak, dia terpaksa berhutang dengan orang RM5,000. Beli zinc hok buruk-buruk, beli tiang-tiang kayu hok orang sedekah apa semua, RM5,000 habis, cukup untuk rumah berlindung panas. Tu perlu tak? Maka wajiblah pihak pemerintah bayar semua hutang dia RM5,000 tunai dengan wang zakat. Ataupun anak dia sakit, tak ada orang nak rawat, nak beri duit, dia terpaksa berhutang RM3,000 contohnya daripada seseorang untuk ubat anak dia, maka hutang itu boleh terima zakat. Atau dia berhutang kerana dia nak cari rezeki. Dia dulu kerja dengan orang, tak ada kerja dah learning, token mati, lenyek di lori. Faham tak? Maka sekarang tak ada tempat nak kerja, maka dia berhutang beli mesin air tebu dengan kereta tolak motosikal, habis RM4,000 contoh. Faham lagi? Dapatlah dia jaga anak bini dia dengan jual air tebu, maka wajib kena bayar tu, diterima asnah zakat dalam bahagian berhutang. Bukan berhutang macam kita. Nah, dulu pakai potong wajah learning, pakai boleh? Inspira. Faham tak? Ciptaan yang sungguh inovatif yang belum ada sebelumnya. Nampak? Jadi kerana nak sedap sikit, beli Inspira, berhutang lagi. Tu hutang tak boleh terima zakat boh. Kalau boleh terima zakat tu, semua dalam negeri Selangor asnaf belaka. Faham tak? Umur saya baru 30-an, tapi rambut saya banyak sangat ubang. Saya boleh dikategorikan dalam orang handsome. Aduh, rasang deh. Ada orang kata tak boleh cabut ubang. Sebab Nabi pun ada cabut ubang kau. Nabi pun ada ubang kau. Ada ke orang kata ubang ni lampu, ada akhirat. Boleh tak beri pencerahan sikit bab ubang? Jawabnya, kita ambil pendapat yang ramai kalangan ulama, cabut kerana mudarat, kerana penyakit sahaja. Jangan cabut kerana maknanya kita tak suka kepada tanda yang Allah beri. Pokoknya makruh. Haram, berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi hukum asal makruh cabut ubang. Dan sunat kita warnakan ubang bila dia banyak. Dengan dye. Zaman dulu dia panggil hinna, bahasa Arab, Melayu panggil inai. Dan tak syarat dengan hinna dengan inai. Boleh dengan pewarna yang tidak maniak, menghalang daripada air kena rambut. Kau pandailah buatan Itali, Jepun, Perancis pun syarat jangan jenis hok menghalang air kena rambut, tak usah mandi junub. Faham? Jadi bila berubang, sunat kita hinaikan dengan warna daktang, warna gelap, warna coklat, warna merah. Tak? Kalau kita baca doa, contohnya macam-macam doa nak tidur, adakah kita kena lafaz ke cukup baca dalam hati? Sebaik-baik doa adalah berlafaz. Faham? Saya nak tanya, isteri saya mengandung. Bukan isteri, seorang mengandung. Hari itu pergi mengurut kat bidang. Bidang tu kata bila dah 7 bulan kena mandi bunga untuk keselamatan. Adakah hukum mandi bunga?
Tok bidang suruh mandi bunga. Baik, masalah mandi bunga ada dua hukum. Yang pertamanya harus, yang keduanya dilarang. Mana hak dilarang? Mandi bunga untuk jaga keselamatan. Ini dilarang kerana tidak ada jaga keselamatan daripada mandi bunga. Dan mandi bunga yang diharuskan, yang ulama sebutlah kitab-kitab, tujuan untuk mengharumkan badan. Boleh mandi dengan air bunga, bila harum suami pun suka. Bila suami suka, bahagia berpanjangan. Hukumnya boleh. Apakah hukum kalau kita cukur janggut dengan niat nak lebatkan dia lagi? Cukur janggut makruh. Soalan seterusnya. Betul tak? Tahu tak? Soalan pertama, saya student UIA berasal Kota Baru. Sekiranya saya pulang Kota Baru 3 hari, adakah saya boleh jamak kosong? Boleh. Kerana bila kita pergi ke tempat selama 3 hari, kita tidak bernama pemukim. Kita bernama musafir yang singgah. Tapi kita nak duduk satu tempat 4 hari dan ke atas, bila sampai tempat tu, kita bernama pemukim. Bila pemukim, adakah rukhsah jamak kosong? Tidak ada. Faham? Imam zuhur, solat zuhur tamam. Boleh tak saya sebagai makmum sembahyang qasar rakaat 3 imam yang solat tamam? Pendapat yang pertama mengatakan bila saja imam sembahyang tamam, kita tak boleh sembahyang qasar. Melainkan qasar kita sama banyak dengan tamam imam. Contohnya imam sembahyang subuh, bolehlah. Tapi kalau imam sembahyang 2 rakaat, kita nak sembahyang 3 atau 4, tak boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau imam itu sembahyang 4, umpamanya sembahyang zuhur, kita nak sembahyang 2, tapi imam sudah pun tahiyat awal, maka dia akan naik rakaat yang 3 dan keempat. Ada 2 saja lagi, maka orang yang sembahyang qasar boleh ikut. Faham tak? Soalan seterusnya. Masa solat jemaah, saya tengok kaki Tok Imam ada sesuatu yang hitam. Saya pun mufarakah. Tapi lepas pada mufarakah, saya tengok benda hitam kat kaki Tok Imam bukan najis. Sebenarnya tahi lalat. Boleh tak saya sambung balik dengan imam tersebut? Boleh, tak ada masalah. Tadi dia niat mufarakah. Ya, bila sujud lah tahi lalat. Dia ingat ke tahi cicak? Maka dia pun niat masuk balik. Jawabnya boleh. Yang pergi gaduh mufarakah tu apa? Tengok hitam je mufarakah. Tak? Biar zahir nampak baru mufarakah. Kain koyak tak wajib mufarakah. Walaupun lubang dia besar. Cari banyak daripada pinggang sampai ke lutut. Cari kain Tok Imam. Tak perlu mufarakah sebab dalam aja seluar. Faham tak? Dia bukan mufarakah sebab cari, sebab nampak aurat. Kalau jatuh kain pun, kalau Tok Imam akak segera, tak wajib lagi mufarakah. Umpama ada Tok Imam tengah duduk-duduk mana rumah lagi, makmum Tok Bilal nyingi komak dia. Tok Imam kejut tengah cakap dengan bini, kain kelah. Belam jalan disejik kilah kain. Dia sambil jalan takkan molek kilah. Tak? Dah molek tahiyat awal, bangun, Tok Imam naik rakaat 3, kain tahiyat lagi. Faham tak? Tok Imam naik dah, pasal longgar punya pasal. Terpijak, faham lagi? Jadi Tok Imam saja naik, kain tak naik lagi. Tok Imam pun duduk, pakai dengan segera, tak batal lagi semayang. Faham tak? Walaupun makmum belakang tu tengok habis dah. Tak? Dia panggil aurat tu walaupun banyak, tapi ditutup dengan segera. Jangan lagi mufarakah. Nak mufarakah ni biar Tok Imam kain jatuh, Tok Imam buat relax. Tu baru kita mufarakah. Sekiranya saya saja mandi wajib kerana malas mengambil wuduk, adakah sah sebab mandi wajib? 6 perkara. Jawabnya, kalau kita niat mengangkat hadas, hukumnya sah. Niat mengangkat hadas hukumnya sah.
Dia tak ada hadas. So dia ada hadas kecil je. Dia pun mandilah. Dalam mandi tu dia angkat hadas. Jawabnya terangkat hadas kecil. Hukumnya sah juga. Apakah yang dimaksudkan dengan fi sabilillah dan Ibnu Sabi dalam asnaf zakat? Fi sabilillah ialah apa saja di jalan Allah. Nombor satu sekali iaitu mujahidin yang berperang. Nampak? Tentera-tentera Islam di Afghanistan, mujahidin berperang dengan tentera NATO laknatullah, dapat zakat. Diceknya mujahidin ceceng berjuang menentang pencerobohan Rusia laknatullah, boleh. Nah, mujahidin Palestin, mujahidin Fatani dan seumpamanya, tu asal sabilillah nombor satu, iaitu tentera Islam. Faham? Kemudian Ibnu Sabi orang yang berjalan, nampak, merantau dan dia kesesakan duit. Jangan dia Ibnu Sabi berjalan. Tapi duit banyak. Kad kredit ada 15 pin dalam. Dia musafir, tu tak terima zakat. Maksud Ibnu Sabi orang musafir dan dia menghadapi kesusahan dan kepayahan. Baik. Solat, adakah solat taubat kita, adakah taubat kita diterima Allah sedangkan kita masih jahil dan ilmu mengenai Allah? Dengar baik-baik. Taubat kepada Allah untuk Allah terima tak syarat kita alim, tak syarat kita mengaji, tak syarat pakai serban, tak syarat kita warak, tak syarat kita start semayang dah. Tak kira. Walaupun kafir sekalipun bertaubat Tuhan terima. Orang kafir bertaubat. Orang kafir minum arak, zina, bunuh anak, sembah tak pekong, tak pernah bayar zakat, tak pernah mandi junub. Lepas tu dia bertaubat pada Allah. Tuhan terima tak? Terima lah. Gitu juga orang jahat, ahli lara, kaki disko, kaki pay kuda, kaki apa benda ni, apa benda kasino, kaki kedaruh harap. Tak syarat masuk belajar bab makrifat baru Tuhan terima. Taubat terus. Aku menyesal dah jadi jahat, menyesal buat dosa. Kerana-Mu ya Allah, terimalah taubatku. Allah terima. Lepas taubat baru kita mulakan hidup baru kita. Faham? Tak nanti syarat kena pergi belajar dulu baru sah taubat. Jangan salah faham. Ya? Last kali kereta WSE 2432 sila alih. Soalan yang terakhir. Saya amat sayangkan Rasulullah SAW. Macam mana cara amalan untuk dapat jumpa baginda? Adakah tip daripada ulama? Adakah amalan tertentu dan sebagainya? Jadi ada lebih kurang 40 lagi soalan. Kita akan jawab insya-Allah pada malam esok pula, iaitu di Masjid Negeri Shah Alam. Panjang umur kita jawab di Nun pula. Jadi malam ni soalan yang terakhir, orang duduk kecoh ingat dia ni mimpi jumpa Rasulullah. Faham? Lagu mana ada amalan-amalan tertentu, betul tak mimpi jumpa Rasulullah? Orang jahil pun bercakap. Batu kalau kita jahil bertanya, jangan memberitahu, jangan peringat korang. Kita jahil, kita tanya. Orang yang alim tahu, beritahu. Baik. Mimpi jumpa Rasulullah adalah benda yang harus, tidak mustahil. Faham? Boleh berlaku kepada siapa saja biiznillah, dengan izin Allah. Mimpi jumpa Rasulullah bukan tanda kita akan masuk syurga free, tapi tandanya mubasyirah atau basyirah, berita gembira yang Allah nak beri kepada kita, keistimewaan dapat lihat Rasulullah. Walaupun kita tak sezaman dengan Rasulullah. Ada sahabat Nabi yang tak pernah tengok Rasulullah, macam Ibnu Maktum. Dia sahabat Nabi tapi dia buta, tak nampak Rasulullah. Faham? Jadi istimewa umat yang kediam mimpi jumpa Rasulullah. Yang pertama, tidak mustahil, harus. Yang kedua, bukan tanda kita dapat masuk syurga free, tapi ada tanda baik. Allah sayangkan kita, beri satu kebaikan. Yang tu dapat tengok Rasulullah. Yang ketiga, boleh tak kita cerita ke orang?
ada berbagai pandangan ulama. Ada yang mengatakan jangan cerita ke orang. Ada yang katakan boleh cerita, tapi kepada orang yang tidak memberi fitnah kepada kita. Faham? Waktu kita tengok sekarang, bila cerita mimpi jumpa Rasulullah, apa yang patut kita anggap? Dua. Yang pertama, dia bercakap benar, tahniah kepada dia, syukur. Mudah-mudahan kita pula dapat mimpi seperti itu. Yang kedua, dia ni nipu pelawak. Kita nak cari kebesaran diri. Kita tahu dia mimpi betul tak? Kita tahu tak? Macam budak pelajar student UIA keluar dalam YouTube cerita mimpi Rasulullah. Dia boleh cerita, tapi kita tahu tak dia itu betul ke tidak? Hanya Allah yang tahu. Betul tak? Bila Allah yang tahu, kita boleh kata dia tipu, boleh kata dia betul. Oleh kerana kita tak tahu dia tu tipu, kita kena sangka baik, sangka buruk. Allah ajar kita sangka baik. Hak tu hak Tuhan nak kita. Jangan kita hasad deki pula. Bila ada orang cerita jumpa Rasulullah, jumpa Rasulullah aku boleh mimpi. Banyak buah gitu. Ini semua hasad dengki. Tengok orang cerita jumpa Rasulullah, cerita Rasulullah bukan boleh masuk surga pun. Faham? Apa pergi jawab gitu? Jawablah Allahu Akbar, Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kepada aku. Faham tak? Tu yang terbaik. Kita sama saudara Islam. Walaupun tidak mustahil dia berdusta, tapi kita sangka baik ya. Jangan tunjuk kita ni hasad deki. Akhirnya kita jatuh maruah kita sendiri. Dengan sebab komen-komen. Saya baca komen, gambarnya bodoh komen. Kawan tu cerita mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan kita rasa sayang dan rindu pada Rasulullah. Dia pergi marah pula. Cerita macam dia hebat sangat, macam dia lebih sangat, macam dia itu sangat. La ilaha illallah. Orang berjudi mudah pergi marah. Faham? Bila kita kata bodoh, dia marah. Kalau dia kata bodoh, buang kata bodoh dalam kamu bahasa Malaysia. Faham? Yang salahnya orang cerdik, kita kata bodoh, baru tak boleh. Jadi ingat, bila orang mimpi jumpa Rasulullah, jangan tamah dia pendusta. Faham? Sangka baik kepada dia. Allah lebih mengetahui daripada kita. Dan jangan kita komen, kita ulas menunjukkan kita ada hasad dengki. Jangan. Sebab kata pepatah Arab, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap-tiap orang yang dapat nikmat mesti ada orang dengki. Jadi kita jangan jadi kepulauan mahsud ni yang berdengki. Bila tengok ada orang alim ke, orang tak alim ke. Sebab kalau orang tu rapat dengan Allah, Tuhan beri dia mimpi jumpa Rasulullah, maka Tuhan nak rapatkan lagi dengan Allah dan Rasulullah. Tapi ada kala berlaku orang yang jahat sungguh, dia mimpi jumpa Rasulullah, juga Allah nak supaya dia balik ke jalan yang benar. Faham? Dan kita hendak mimpi, berdoa kepada Allah biar dapat mimpi jumpa Rasulullah. Jangan kata biar kita tak mau mimpi jumpa Rasulullah. Haram cakap gitu, kerana merendahkan Rasulullah. Dan kita layak tak? Jawabnya, tak layak dengan muka kita ni cak ayam, telinga kita kotor, lidah kotor. Betul tak? Tapi walaupun tak layak, kalau Tuhan nak beri, aku nak nikmat berjumpa Rasulullah dalam mimpi. Jawab gitu. Itu yang terbaik. Kerana dia tu kekasih kita. Orang duk mimpi tu kasih kita juga. Faham? Bukan kasih seseorang. Mu kasih mu, aku kasih aku. Tak. Seorang kekasih, ada jutaan umat yang mengasihi Rasulullah. Faham? Jadi dalam bab ni tak payah balah. Seorang cerita mimpi Rasulullah memberikan keimanan kepada kita. Betapa benarnya Nabi bersabda, nak man ra'ani fil manam. Barang siapa melihat aku dalam tidur, nampak? Faka'annahu ra'ani fil yaqadhah. Seperti dia aku melihat aku, dia qadhah mana dalam keadaan dia melihat aku dalam keadaan jaga, macam dia tengok masih hidup juga. Maka kita sangka baiklah bagi orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi. Dan kita berdoa agar Allah beri kepada kita. Apakah amalan? Nabi tak sebut amalan apakah. Kita kena baca, maka dapat mimpi Rasulullah. Cuma hak banyak berlaku orang yang mimpi Rasulullah, mereka ni banyak berselawat kepada Nabi. Faham? Selawat ni maknanya sebut
kekasih pujaan. Macam kita kasih dengan orang puan nama Minoh. Kita sebut sama Minoh. Bertitik pilat Minoh. Dia ni memang Minoh sekali ke dia. Nak, pasal dia paling banyak sebut. Ni tanda orang yang paling cinta. Nak, siapa orang tanya, minum air bang? Minum juga. Maka hak banyak berlaku sejarah orang mimpi Rasulullah. Ya, orang ni sebenarnya banyak berselawat. Ada syekh, seorang syekh daripada Mesir, dia ni baca selawat sehari 30,000 kali selawat. Mak dapat mimpi Rasulullah. Boleh katakan berulang-ulang kali. Jadi insya-Allah, walaupun kita tidak layak dengan sebab kekotoran yang ada pada diri kita, tapi kita jangan jawab tak mau jumpa Rasulullah. Kita nak juga jumpa Rasulullah bila mana saja Tuhan beri kesempatan, kerana Rasulullah juga kekasih kita, bukan kekasih orang yang mimpi saja. Dan mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini memberi kita info tentang ilmu, tak banyak pun sedikit, dan kita minta maaf kerana mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.